sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillaha bihi khairan yufaqihu fid-din." Rawahul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang Allah kehendaki ia menjadi baik, maka Allah beri kefahaman kepadanya terhadap agama." Riwayat Al-Bukhari. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah, tanpa kita sedar Allah SWT datangkan hikmah lebihan rezeki dari moratorium serta pelbagai sumber lain sepanjang PKP kali ini. Janji Allah sungguh jelas, semakin banyak kita memberi, semakin berganda-ganda rezeki dan pahala menanti kita. Ayuh, gandakan rezeki dan pahala dengan berinfak untuk dana pembelian tanah Mahat Tafiz Sain Fatimah Az-Zahra atau MTS Fast di www.mtsfast.com sekarang. Apabila siap kelak, bangunan MTS Fast yang serba lengkap bakal menempatkan lebih 1,000 pelajar, merangkumi bangunan sekolah rendah, sekolah menengah, makmal sains, makmal komputer, surau, asrama putra dan puteri, dewan dan pelbagai lagi kemudahan yang kondusif bagi melahirkan anak-anak yang hebat sebagai penaung kita di masa akan datang. Alhamdulillah, hasil infak dari anda semua, MTS Fast telah berjaya mengumpulkan sebanyak 3.4 juta ringgit. Namun, MTS Fast masih memerlukan dana sebanyak 1.6 juta ringgit bagi memenuhi keperluan pembelian tanah. Salurkan infak anda di www.mtsfast.com sekarang. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, tidaklah sedekah itu mengurangi dan tidaklah Allah menambah bagi
seorang hamba dengan pemberian maafnya kecuali kemuliaan, dan tidaklah seseorang tawaduk kerana Allah kecuali dia akan meninggikan darjatnya. Hadis riwayat Muslim. Jangan bertangguh lagi, salurkan infak anda di www.ntsfast.com sekarang. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Radio IKIM 20 tahun inspirasi Euforiah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami yang baru buka radio pada waktu ini. Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Alhamdulillah, kita teruskan lagi untuk perkongsian di petang ini. Kita nak bawakan rancangan Vaksin Hati tepat jam 5.15 petang nanti, yang akan kita sama-sama dengarkan perkongsian oleh yang berbahagia Tuan Ahmad Fazli Abdul Aziz, merupakan kaunselor berdaftar dan juga pengasas bijak emosi. Ya, insya-Allah. Dan untuk para pendengar, untuk petang ini kita akan bersama Tuan Fazli Aziz untuk kita petang open question. Ini kita buka untuk soalan anda sahaja, sebab kita dah baru habis 12 kesilapan komunikasi rumah tangga. Banyak sebenarnya soalan yang dapat daripada para pendengar di WhatsApp, di FB, di YouTube, dan Tuan Fazli Aziz ingin menjawab semua soalan anda. InsyaAllah sesi soal jawab lah petang ni, okey. Dan masih lagi kita bukakan ruang peluang kepada anda di beberapa platform kita untuk hantarkan soalan pertanyaan di Facebook, juga di YouTube IKIM. Letakkan soalan anda di ruangan komen, dan juga di talian WhatsApp konti. Kita aktifkan sekarang talian kita 011 29 004 004. Dan untuk para pendengar, Ratu setia bersama kami menantikan rancangan Vaksin Hati selepas ini. Sebenarnya hati ini cinta kepadamu. Sebenarnya diri ini rindu kepadamu, tapi aku tidak mengerti mengapa cinta masih tak hadir. Tapi aku tidak mengerti mengapa rindu belum berbunga. Sesungguhnya walau ku kutip semua permata di dasar lautan, sesungguhnya walau ku siram dengan air hujan dari 7 langitmu, namun cinta takkan hadir, namun rindu tak akan berbunga. Ku coba menghulurkan sebuah hadiah kepadamu, tapi mungkin kerana isinya tidak sempurna, tiada seri. Ku coba menyiramnya agar tumbuh dan berbunga, tapi mungkin kerana airnya tidak sesegar telaga Kausar. Sesungguhnya
rahmatmu. Jika tidak menagih simpati padamu ya Allah, Tuhan hadiahkanlah kasih-Mu kepadaku. Tuhan kurniakanlah rinduku kepadamu. Moga ku tahu syukurku adalah milik-Mu. Wari-wari saya Radio IKIM kat Seremban 102.7 FM. Dengar ya. Ya, ini dari satu sudut tak penting oleh kerana dunia tidak kekal. Tetapi dari sudut yang lain, dunia ini paling penting daripada akhirat. Oleh kerana akhirat adalah kita mendapat ganjaran. Di sini kita melabur. Kalau kita tak melabur, kita tidak akan mendapat ganjaran yang besar. Di akhirat adalah balasan saja. Kita tidak boleh tukar nasib kita. Tetapi ia penting oleh kerana ia boleh menukarkan atau mencorakkan kehidupan kita dunia dan akhirat. Dunia adalah penting daripada satu sudut dia. Mengikut kaji selidik GFK yang terkini, Radio IKIM adalah radio Islami nombor 1 di Malaysia. Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami. Radio IKIM 20 tahun, inspirasi inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Suti Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini. Bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Iya, terima kasih kepada anda yang terus kekal mendengarkan Destinasi IKIM sehingga waktu ini. Alhamdulillah kita di hari Isnin petang, Mona. Jadual kita untuk kita nak bawakan lagi rancangan vaksin hati, macam mana untuk kita nak dapatkan penawar bagi hati kita melalui pengurusan emosi dan perasaan kita. Masya Allah, boleh cakap tentang perasaan ni rasa macam feeling lah Mona. Nak feeling bersama Allah. Vaksin hati banyak yang kita belajar daripada tetamu untuk petang ini yang membawa rancangan vaksin hati pada petang ini bersama yang berbahagia Tuan Ahmad Fazli Abdul Aziz, kaunselor berdaftar dan pengasas Bijak Emosi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Tuan. Bila suara saya jelas Jelas sangat Tuan. Sangat nak jelas. cakap bila Tuan jawab salam tu pun kita rasa dah semangat dah Mana. Ya, betul. Sebab dalam intonasi ada perasaan juga ke? Kan? Bila kita bercakap sesuatu tu pasti kita ada perasaan yang kita boleh rasa kan. Oh, orang ni bersemangat kan. Kalau cakap dengan pasangan kita, oh orang ni pasangan kita ni memang nak adalah tu. Nak minta apa-apa tu. Tanda-tanda lah tu. Tanda-tanda tu. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan untuk para pendengar, untuk waktu ini kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM dan untuk anda juga yang boleh tonton di YouTube IKIM Media, soalan pertanyaan dan khas untuk petang ini kita akan buka sisi soal jawab bersama Tuan Fazli Aziz insya-Allah. Untuk anda boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM dan YouTube IKIM Media. Ya, sebelum kita nantikan soalan-soalan yang kita dapat dari pendengar dan juga penonton kita, okey, kita bawakan sedikit Tuan bagaimana yang kita bincangkan 12 kesilapan dalam rumah tangga ni supaya kita elakkan tersebut, supaya komunikasi kita cantik dan komunikasi kita pun akan hebat, tak nak berlaku 12 kesilapan tersebut. Ayo Tuan, kita mulakan sedikit di awal ni. Ya, silakan Tuan. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana
illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma iftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih DJ Mona, DJ Syafiq, dan tidak dilupakan kepada semua yang mendengar dan yang menonton Vaksin Hati ni daripada awal tahun daripada Januari 2021 sampailah sekarang. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak sangka DJ Mona dan juga DJ Syafiq kita dah hampir setahun kan. Betul. Hampir setahun sekarang rupanya. Sekejap je masa berlalu kan. Betul. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah. Dan saya just nak recap sebenarnya untuk 12 kesilapan komunikasi ni, kenapa? Sebab kita dah berbincang mengenai dengan 12 kesilapan komunikasi dalam rumah tangga. Saya tertarik bila Syafiq tanya soalan tadi. Secara spontan kan, tanya apa ni, bila pasal emosi dia berkait dengan komunikasi, dengan komunikasi ni berkait dengan emosi. Dia macam ni. Sebab tu kita penting kita menguasai komunikasi ni. Sebab apa? Sebab dia berkait dengan emosi. Dia sangat berkait dengan emosi. Kan? Dia macam ni. Yang mana satu? Dia saling berkait. Emosi mempengaruhi komunikasi. Contoh, kita tengah marah, cara cakap pun marah. Kan? Ni. Maknanya emosi mempengaruhi komunikasi. Cara cakap marah, cara kita puji pun, kalau tengah marah, nak puji tapi marah. Macam mana cara? Lain bunyi dia kan? Bagus betul kau ni. Geram juga tapi bagus. Puji juga. Kan? Nak ceritanya sebab apa? Sebab emosi ni mempengaruhi komunikasi. Sebab itu kalau apa-apa saja pun bila kita kata mengawal emosi untuk apa? Menambah kualiti komunikasi ataupun memperbaiki komunikasi. Sebenarnya nak baiki komunikasi ni, salah satu benda yang kena baiki apa dia? Emosi. Emosi kita lah. Bila emosi kita stabil, tingkah laku kita stabil. Bila emosi kita stabil, percakapan kita pun okey. Bila emosi kita stabil, emosi kita terkawal, pilihan perkataan yang kita nak guna pun okey. Kan? Pilihan perkataan, cara kita sampaikan pun okey. Itu satu. Yang kedua, orang lupa ni, yang ni orang lupa. Komunikasi juga mempengaruhi emosi. Tadi kita cerita emosi mempengaruhi komunikasi, tapi ramai orang lupa yang sebenarnya komunikasi mempengaruhi emosi. Kan? Orang cakap kan, saya kan kalau makan dengan awak ni kan, saya tak teh ni saya tak tambah gula pun tak apa. Allah. Manis sebab awak sudah cukup manis untuk saya. Cia-cia. Kena macam tu kan. Langsung tak minum air tu, air pun tak minum, kawan tu pun tak makan, sama je. Sebab masing-masing memandang manis masing-masing. Kan? Nak cerita apa? Bahasa tadi, komunikasi. Cara kita berkomunikasi juga boleh membugar emosi. Kan? Kenapa orang tu boleh tertarik dengan orang lain? Padahal dia ni isteri orang. Tapi kenapa boleh tertarik dengan suami orang lain? Kerana suami orang tu tadi, apa berlaku? Mereka ni berkomunikasi. Dan mereka berkomunikasi. Dan cara mereka berkomunikasi menyebabkan perasaan terbongkar. Makin sayang, makin cinta. Salah, sedar salah. Tahu haram. Tapi sebab apa? Emosi tadi terbuai. Sedangkan di rumah, suami sendiri dah tak cakap. Main handphone. Kan? Main handphone. Saya bila saya dulu sekali duk buat konten dekat TikTok apa semua kan. Orang tanya macam-macam soalan dan antara responnya adalah tentang apa? Suami tak nak layan isteri. Allah. Ajak bincang, tak nak. Kan? Ajak bincang tu memang dah tak nak dah. Lepas tu bila ada apa-apa dia buat tak tahu, tidak bertanggungjawab, asyik main game, tak nak komunikasi, tak nak bercakap. Tanggungjawab tak berjalan. Nampak? Jadi macam mana kawan tu tidak terarah ke sebelah sana? Sedangkan sebab apa? Komunikasi tu. Dahlah kurang komunikasi. Sebab komunikasi ni mempengaruhi emosi. Kan? Kurang komunikasi, kurang emosi. Sebab tu kita nak kuasai komunikasi. Supaya apa? Supaya membugar emosi dalam rumah tangga. Kan? Bila supaya kata-kata manis tadi itu disalurkan kepada siapa? Pada isteri kita, bukan orang lain. Pada suami kita, bukan orang lain. Pujian nak bagi itu pada siapa? Pada isteri kita, pada suami kita. Kan? Pujian apa lagi? Perkara-perkara yang indah, nak kenangkan perkara-perkara indah bersama dengan pasangan kita, bukan orang lain. Itu cerita dia lah. Jadi hari ni insyaAllah tuan-tuan sekalian yang menonton, yang mendengar, kalau boleh hari ni memang saya dah beritahu Datin, saya kata kita hari ni kita buat open
open air lah. Open for question lah. Maknanya kalau ada siapa nak tanya soalan kan. Sebab bukan apa Datin, saya kadang-kadang dekat DJ Syafiq dekat Facebook, dekat Insta, dekat ni memang bertalu-talu soalan. Saya nak jawab satu-satu sampai saya tak tempat. Betul. Tapi kalau tanya dalam ni, insya-Allah saya jawab. Okey. Mula-mula kadang-kadang insya-Allah. InsyaAllah. Mungkin satu soalan sebelum kita berehat, Tuan. Ada yang bertanya kepada kita berkaitan dengan situasi salah menyalahi antara satu sama lain. Perkara ni, soalan yang kita dapat ni kadang-kadang sangat popular juga, Tuan. Bagaimana antara pasangan yang suka salah menyalahi dan yang paling sedih ada yang kata kadang-kadang pasangan itu melibatkan pula, inilah awak lah ni melibatkan sampai melibatkan keturunan. Inilah tengok mak awak macam tu dulu. Jadi kecil hati pasangannya tu. Jadi Tuan, bagaimana Tuan nak berdepan dengan masalah ataupun situasi ni, Tuan? Silakan. Okey, perkara ini banyak berlaku dalam rumah tangga kan, DJ Syafiq, DJ Mona. Pertama dia menyalahkan, yang kedua mengungkit. Okey. Dan dua benda tu kat situ tadi tu. Pertama menyalahkan, salah siapa? Kan, maknanya apa isu berlaku? Contoh ada isu berlaku, kita akan fokus kepada siapa yang bersalah, siapa yang bersalah sebenarnya. Kan? Kenapa kita suka menyalahkan orang? Sebab kita nak lepaskan diri daripada tanggungjawab terhadap sesuatu yang berlaku. Sebab mengaku salah ni sakit tak? Sakit. Sakit. Kan kita nak mengaku ni salah aku. Senang tak? Susah. Berat. Kalau tanya saya kan. Ni siapa yang tak off microphone ni contoh. Katakan dalam konti kan. Nak mengaku salah, susah kan. Kan? Tapi nak ceritanya, bila kita nak mengelak daripada mengaku salah, kita akan mencari orang untuk dipersalahkan. Maka kita akan senang menyalahkan. Apatah lagi kalau benda tu memang kawan tu buat salah, lagi cepat kita menyalahkan. Kan? Sebab apa kita nak mengelak daripada tu? Itu satu. Yang kedua, dan mengungkit ni sebenarnya, pertama, kita tak akan mengungkit kalau benda tu berlaku secara tiba-tiba. Melainkan ada perkara yang kita dah lama tak puas hati. Melainkan ada perkara dah lama tak settle. Kan? Melainkan ada perkara dah terkumpul. Jadi maka bila dah terkumpul itulah dia akan jadi mengungkit. Sebab apa? Nak mengingatkan. Kadang-kadang kita mengungkit ni untuk apa? Nak memotivasikan. Kan, nak ingatkan awak tu kena sedar. Macam contoh kan, macam tadi dia mengungkit tentang apa kan, kaitkan dengan keturunan. Supaya kau sedar, jangan ulang benda yang sama. Niatnya mungkin baik kan. Kan kita ingatkan keturunan kamu ni sebenarnya ni, tengok ayah kamu, mak kamu buat benda ni macam ni kan, ayah kamu atuk kamu buat macam ni semua. Jadi bila dia sebut macam tu, sebenarnya kadang-kadang niatnya untuk apa? Supaya jangan buat benda yang sama. Tapi bila salah cara mencederakan emosi. So bila berdepan dengan situasi sebegini, pada saya suami isteri untuk contoh, kalau suami untuk berterus terang. Penting untuk terus terang. Dan antara perkara yang paling mahal, tetapi dia menyakitkan, memang berterus terang menyakitkan, tetapi dia akan menyelamatkan. Dengan syarat cara berterus terang kita betul. Kan? Akhirnya isteri akan sedar, aku sebut benda ni suami sakit hati. Kan suami sebut ataupun isteri sebut, abang, contoh bila berkait dengan keturunan kan, contoh kan, boleh tak awak jangan sebut pasal tu. Kan, yang dah lepas itu hal mereka, dan mereka dah lepas dah. Kan, kalau apatah lagi kalau dah arwah, itu antara dia dengan Allah lah, moga Allah ampunkan dosanya. Tapi kita sekarang apa kita nak buat? Kan, you nak tak hidup dengan I macam ni dalam keadaan begini-begini kan? I rasa kita kena buat sesuatu sebab I still love you. Tiba-tiba cakap putih pula. Saya masih tak, sebab dia macam ni, kalau masih ada cinta dan sayang, insya-Allah senang untuk berbincang. Soalnya bila dah tawar hati, itu masalahnya. Sebab kebanyakan orang nak berbincang ni bila apa, dah hujung-hujung. Dah tawar, dah tak rasa apa kan, tuang gula 3-4 gelas, 3-4 sudu pun dah rasa tawar lagi. Masa itulah susah. Allah. Sebab tu peringkat awal, saya kata peringkat awal dalam komunikasi, dalam hubungan rumah tangga ni, peringkat awal sedikit terasa hati, terus bincang. Jangan biarkan. Wallahualam. InsyaAllah. Itu dia tipsnya. Terus bincang dan jaga komunikasi kita dengan sebaik mungkin. InsyaAllah selepas ni kita akan bawakan lagi soalan-soalan yang kita dapat di Facebook, di talian WhatsApp dan juga di beberapa platform media sosial kita. Dan untuk waktu ini kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Para pendengar terus setia bersama kami hanya di Radio IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallah, لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو
العظيم وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش العظيم. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Vaksin Hati. Ya, betul, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita di talian saat ini. Kita ada Tuan Ahmad Fazli Abdul Aziz, merupakan kaunselor berdaftar dan juga pengasas bijak emosi. Dan kita bukakan ruang peluang kepada sahabat-sahabat pendengar, rakan-rakan penonton yang sedang ikuti kita di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM untuk anda bawakan pertanyaan, persoalan di beberapa platform media sosial kita. Ya, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga untuk anda boleh hantarkan, tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM dan di YouTube IKIM Media. Dan untuk waktu ini Tuan Fazli, tadi Syafiq bertanya tentang keturunan apabila mungkin suami atau isteri itulah turunan awak macam ni dan sebagainya. Bila kita disalahkan dan ada pihak yang sentiasa sabar dan menahan untuk yalah nak berterusan seperti biasanya lah isteri lah kan. Patutlah biasanya DJ Mona sebut 3 kali tu biasanya lah kata 2 kali. Biasanya lah sebab dia takut kalau berlaku ceraian dan sebagainya, anak-anak ke mana, dia ke mana, itulah yang menahan untuk berterusan dalam rumah tangga seperti ini. Tapi sentiasa mensalahkan diri tu. Bagaimana Tuan? Ya, silakan Tuan. Okey, jadi 2 perkara lah bila saya sebut tentang menyalahkan diri tadi kan. Menyalahkan, pertama pasangan menyalahkan kita. Yang kedua menyalahkan diri sendiri. Ini pun satu masalah juga ni, menyalahkan diri sendiri ni. Sebab apabila kita self blaming, kita terlalu menyalahkan diri kita, menyebabkan kita akan Tuan masih mendengar kita Tuan? Tuan Fazli? Tuan Fazli. Okey. Ada gangguan sedikit untuk waktu ini. Okey, kita cuba untuk dapatkan kembali Tuan Fazli Aziz di talian kita kan Mona. Inilah cabarannya apabila kita berhubung melalui talian. InsyaAllah kita akan cuba dapatkan kembali Tuan Fazli. Dan sambil-sambil itu juga kita jemput anda untuk teruskan bersama kita dan hantarkan pertanyaan, persoalan dan juga segala jawapannya dan juga pandangannya yang boleh kita akan dapat sama-sama bawakan daripada Tuan Fazli Aziz insyaAllah selepas ini. InsyaAllah kita nak berehat sekali lagi. Betul. Kita cuba betul-betulkan sekejap. Kita kembali dapatkan Tuan Fazli Aziz dan anda kena kekal bersama di Facebook dan juga di YouTube IKIM. Kita akan kembali selepas ini insyaAllah. Untuk anda para pendengar, hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Berehat seketika, kembali selepas ini. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا
الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يا لطيف 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 الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا Alhamdulillah, kita kembali dapatkan Tuan Fazli Aziz. Syukur. Kembali berada di talian kita. Masya Allah. Itulah cabarannya Tuan kan. Bila kita berhubung komunikasi online. Online pun ada komunikasi pun ada juga masalah kan. Macam mana komunikasi kita dalam sesama manusia kan. Pasti ada cabaran juga tu. Komunikasi. Ya Tuan. Ya. Dan untuk jawapan kepada soalan tadi Tuan, terputus mungkin jawab kembali silakan. Ulang balik lah kot. Silakan Tuan. Silakan Tuan. Saya tadi tangan duk gini-gini dah kan. Semangat cakap rupanya terputus rupanya. Alhamdulillah. Apapun alhamdulillah. Okey. Saya ingat macam ni sebab hari ni kita sesi soal jawab. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan ada soalan boleh tanyakan. Cuma pertama saya suka dalam sesi soal jawab ni saya suka ingatkan. Pertama, kepada orang yang melihat orang lain bertanya ataupun mendengar orang lain bertanya. Pertama, jangan anggap itu adalah masalah dia. Kan? Contoh di cerita pasal seorang suami. Jadi betulkah suami dia? Belum tentu. Sebab tu saya kata, kita buka minda kita, jangan anggap orang yang bertanya tu, contoh walaupun di Facebook dan sebagainya, itu adalah masalah dia. Kan? Jangan anggap begitu. Sebab kadang-kadang saya sendiri kalau masuk program, saya nak tahu. Jadi saya akan tanya situasi-situasi tertentu. Kan? Jadi yang kedua pula orang yang bertanya kalau boleh elakkan menggambarkan kalau contoh betul-betul itu adalah masalah kita, elakkan menggambarkan bahawa itu adalah masalah kita. Gunakan orang lain, orang kedua, ketiga dan sebagainya. Saya lihat ada orang pasangan begini. Okey, terpulang agar dia akan dapat. Kita juga dalam suasana nak membantu, kita nak juga barakah lah, nak mengelak daripada mendedahkan aib secara terbuka dan sebagainya. Okey, balik kepada soalan tadi DJ Mona berkenaan dengan biasanya dalam rumah tangga ni akan ada satu pihak yang bertahan. Satu pihak buat tak tahu, satu pihak bertahan. Kan? Dan satu pihak yang bertahan tadi dia akan tengok, dia akan kira, dia akan segala-galanya apa yang dia dah buat. Saya dah buat gini. Tengok awak apa yang awak buat. Contoh. Jadi mungkin juga, bahaya juga. Kan? Tapi saya nak cerita macam ni. Rumah tangga ni tuan-tuan sekalian, memang rumah tangga ni dalam nikmat ada ujian. Dalam nikmat rumah tangga ada ujian. Sebab itu kadang-kadang antara ujian terbesar ni dalam rumah tangga ni, salah satu ujian yang terbesar apa dia? Pasangan kita. Kadang-kadang kita dah baik dah. Kita dah buat yang terbaik untuk rumah tangga. Kita datang kuliah, belajar tentang ilmu rumah tangga. Bila balik semangat buat masak untuk suami, layan suami. Suami buat ada je. Kan? Kadang-kadang contoh pasangan curang, kadang-kadang bukan kerana kita. Apatah lagi kalau curang kerana kita. Contoh kita tidak memenuhi keperluan emosinya, keperluan seksualnya, kita tak layan dia atau kita sibuk dengan kerja kita kan. Hari ni tambah-tambah lagi pasangan masing-masing bekerja. Jadi dia curang contoh disebabkan itu. Pertama, kecurangan dia tetap dosa dia. Dan kita pun sebenarnya bila kita tak tunaikan tanggungjawab, tetap kita juga berdosa. Kan? Tapi kalau kita sayang rumah tangga, kita akan buat sesuatu untuk memperbaiki. Kadang-kadang jangan harap pasangan. Jangan kita mengharapkan pasangan mulakan dulu. Sebab kita tak tahu bila pasangan akan mulakan. Kita tak tahu bila dia akan mulakan. Bila dia nak berubah pun kita tak tahu. Tapi yang kita sedar dengan penuh kesedaran, siapa? Kita. Ya Allah, cuba tanya balik soalan pada diri. Inikah rumah tangga yang kita nak? Kan? Kalau kita nak muhasabah balik kan, mungkin tu penuh kita. Adakah rumah tangga yang aku lalui sekarang ini adalah rumah tangga yang memang benar-benar aku idamkan? Kan? Kalau jawapannya ya, alhamdulillah lah. Tapi kalau jawapannya tidak, okey, apa nak buat? Bagaimana nak memperbaiki? Kan? Bagaimana nak memperbaiki? Dan saya yakin ramai especially ramailah orang perempuan ataupun orang lelaki yang bertahan dalam rumah tangga ni kadang-kadang bukan lagi kerana pasangan, tapi kerana anak-anak yang masih ada. Besarkan anak-anak, fikirkan anak-anak. Dan sebenarnya dan itulah sepatutnya kita ambil peluang semasa kita masih lagi ada ihsan, ada sayang pada anak-anak. Isteri kita masih lagi ada ihsan, sayang pada anak-anak. Pasangan kita masih lagi ada ihsan, sayang pada anak-anak. Inilah peluang sebenarnya untuk kita perbaiki. Selagi ada masih lagi ada perasaan sayang pada anak-anak. Biar anak-anak tu jadi anchor sekejap, ikat sekejap supaya dia tidak pergi jauh. Sebab tu ada rumah tangga yang bila anak tu dah membesar, dia kata anak dah matang dan semua, dia berpisah.
Kenapa? Kerana bertahan hanya kerana anak-anak. Tetapi pada saya, ambil peluang waktu kita bertahan kerana anak-anak ni, perbaiki keadaan. Cari balik cinta, cari balik perasaan. Kan, baiki rumah tangga. Sayang kadang-kadang kita habis berpuluh ribu dah nak kahwin dengan dia. Kan, silap-silap ada orang beratus ribu nak kahwin dengan pasangan kita tu. Kan? Belanja macam-macam. Takkan kahwin sekejap, rasa macam perasaan dah tak ada, terus tinggalkan. Kan? Memanglah perceraian satu solusi, tetapi Islam tidak memudah-mudahkan, tidak orang kata mengambil mudah. Penceraian adalah sesuatu yang serius, tapi biarlah kita buat usaha yang pelbagai dulu, kan? Kita usaha yang sebaik mungkin, insya-Allah. Moga-moga Allah redha, ada barakah dalam kita nak mempertahankan rumah tangga kerana Allah ni. Amin. Wallahu a'lam. Amin, insya-Allah. Semoga kita kuat dan juga hebat dalam rumah tangga, menjadikan kita sebagai orang yang kuat juga di luar nanti, insya-Allah. Dan soalan di Facebook Live, ada yang berikan soalan di sini. Nama Facebooknya Mudrikah Ahmad Jasir bertanya, Tuan, bagaimana, baik tak pasangan tu apabila dia bersembang menggunakan perkataan engkau, aku, bro, sis, contohlah kan. Sembang macam kawan-kawan je, katanya risau macam tak ada adab pula. Kejap lagi Tuan akan berikan sedikit respon di situ, kan. Ya, insya-Allah. Dan untuk waktu ini Tuan dan para pendengar, kita berehat sekali lagi untuk waktu ini. Kita akan kembali selepas ini. Untuk anda boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Berehat seketika, kembali selepas ini. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Amalan menjaga kebersihan diri sebenarnya bukanlah sesuatu yang asing bagi umat Islam. Menjaga kebersihan diri, terutamanya tangan, dan juga kebersihan tempat sekeliling seperti rumah dan tempat kerja, seharusnya tidak menjadi isu besar bagi umat Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, diperingatkan bahawa apabila salah seorang daripada kamu bangun daripada tidur, janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam bekas air sebelum membasuhnya sebanyak 3 kali. Hal ini kerana dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Falsafah di sebalik seranan Nabi Muhammad SAW ini adalah supaya kita sentiasa memastikan tangan kita dalam keadaan bersih. Hal ini pastinya amat relevan dalam zaman pandemik COVID-19 ini, yang menuntut kita sentiasa membasuh tangan, sama ada dengan air dan sabun atau dengan bersanitasi tangan atau hand sanitizer. InsyaAllah, perbuatan membersihkan tangan dengan kerap ini akan membantu mengurangkan risiko penularan COVID-19. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami, alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Vaksin Hati. Ya, yang sedang menonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM, anda sedang bersama dengan Tuan Fazli Aziz, merupakan kaunselor berdaftar dan juga pengasas pijak emosi. Sebelum kita berehat tadi, Mona, soalan yang kita dapat di Facebook Live, ada sahabat kita Mudrikah Ahmad Jasir, itu nama Facebooknya. Kata beliau, soalannya, Tuan, baik tak apabila kita bersama dengan pasangan itu kita bersembang menggunakan panggilan engkau, aku, kan, contoh, okey, dan macam sembang kawan-kawan je, risau macam tak ada adab. Bagaimana, Tuan? Okey, terima kasih kepada yang bertanya. Sebenarnya apa jua perkataan, dia bergantung kepada bagaimana kita merasai dan menikmati perkataan tersebut. Kan, bagaimana kita interpret ataupun kita tafsirkan makna kepada di sebalik perkataan tersebut. Contoh, bila dia guna aku, engkau pun, tapi dia rasa sayang, maka pada saya tak apa, silakan. Mungkin orang luar akan tengok, apa kau cakap dengan suami macam tu? Kan, kalau mak mentua mungkin bising kan, apa ni? Tapi budak-budak muda sekarang, contoh, pada saya, selagi tafsiran perkataan aku, engkau boleh mendatangkan perasaan sayang pada dia, okey, dan tidak rasa tidak beradab, tidak rasa macam kurang hajar, maka silakan. Cuma mungkin kena berhati-hatilah bila berdepan mak mentua, kan? Bila dengan mak sendiri, bila depan orang ramai, kena pelan-pelan lah cara berkomunikasi, mungkin kena haluskan sikit. Kalau takut orang mengata lah. Tapi kalau rasa okey, silakan. Tetapi pada saya, kalau boleh tukar, cuba try. Kan? Cuba lagi, try lagi. Guna perkataan yang best-best, yang menggambarkan perasaan yang lebih mendalam. Sayang, kan, adinda, kanda, try lah. Kan kata dah boring kan, sayang baby apa semua, tukar adinda, kanda,
Kan kanda, kita nak makan apa hari ni kanda? Kan lain tu bunyi dia kan. Kan? Saya nak cerita tentang apa? Saya nak cerita tentang yang pentingnya adalah apa dia? Adalah bagaimana penerimaan. Sebab tu kadang-kadang kita tengok kan orang tua-tua dulu kan. Dia mungkin cara bercakap tu bukan saja dari segi perkataan bukan saja dari segi perkataan. Tetapi dari segi intonasi suara kan, cakap macam nak bergaduh. Cakap macam nak bergaduh, tapi bergaduh tak? Tak bergaduh. Tapi kan hubungan rapat tak? Maka okeylah. Cuma kalau kita nak ambil sunnah Nabi, kan, bagaimana Nabi panggil Siti Aisyah pun dia panggil dengan nama-nama manja kan. Si pipi merah kan. Jadi sebenarnya kalau kita nak ikut sunnah Nabi, kita tahu dah kisah Nabi dengan isterinya bagaimana, dan kita nak amal sunnah tersebut, maka kita tukarlah perkataan, nak ambillah perkataan yang indah-indah sikit kan. Kan, wahai si pipi gebu, contoh, buatlah gebu kan. Wahai si bulat tembam kan. Bunyi macam tu tapi comel, bunyi dia, perasaan tu rasa sayang. Apatah lagi kita gunakan perkataan sayang. Bila kita sebut sayang, dia sebenarnya macam dia memberi arahan pada diri kita untuk merasai sayang tu. Sebenarnya kan bila kita sebut sayang, perasaan tu dia kadang-kadang bila kita sebut sayang, kita akan rasa benda tu sedikit sebanyak. Kan? Contoh kalau kita kata jahat, contoh. Jahat, sebut perkataan jahat, kita satu benda yang kita rasa macam tak best, betul tak? Kan? Apatah lagi kalau orang tu bertingkah laku dengan jahat, contoh. So panggilan yang baik ni sebenarnya dia boleh jadi satu cetusan perasaan, cetusan emosi, perkataan yang menggambarkan emosi. Sebab tu kalau dapat gunakan perkataan sayang, lebih baiklah pada saya. Tapi kalau anda rasa engkau demo kawin, Allah gilah. Kan? Mana silakanlah. Allahuakbar. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan. Dan ada soalan di WhatsApp Konti pada waktu ini 0112900404 dari Zam bertanya, suami memang banyak melakukan kesalahan sebelum ini. Isterinya sudah tidak mempercayainya. Bagaimana suami nak memberi kepercayaan kepada isterinya? Bagaimana Tuan? Baik. Berkenaan dengan kepercayaan ni, sebenarnya sebab tu rumah tangga ni terbina dengan kepercayaan. Kita percaya pasangan kita ni akan membahagiakan kita. Kita percaya pasangan kita ni boleh jaga kita. Kita percaya tu. Semua percaya. Kalau kita tak percaya dia boleh jadi pasangan kita, maka kita tak akan kahwin dengan dia. Percaya. Dan kepercayaan ini sebenarnya sangat mahal. Apabila kita membina kepercayaan, dia terbina sedikit demi sedikit, semakin percaya. Tapi bila kepercayaan ni musnah, nak bina balik bukan satu benda yang mudah. Sebab apa? Orang yang dipecahkan kepercayaan dia, contoh isteri kita buat khianat pada dia, contoh dia akan mengalami, saya nak kata trauma, istilah trauma mungkin tak sesuai lah, tetapi nak ceritanya bahawa dia akan sangat terkesan dengan pengkhianatan kita. Sebab apa? Kepercayaan tu dah terpecah. Kan, nak bina balik bukan apa? Sakit tu, kesakitan tu. Jadi kita kena faham, kalau kita dah buat salah dulu, kita nak memperbaiki balik, kita kena sabar berkenaan dengan rejection dia terhadap kita. Kena sabar. Kan? Kalau kita boleh terus bersabar, sabar, membina lagi, insya-Allah suatu masa lukanya akan terubat, kepercayaan baru akan terbina. Kan? Cuma dalam proses membina kepercayaan banyak strategi yang kena gunalah. Antaranya kena belajar tentang 5 love language, komunikasi cinta, bahasa cinta. Pasangan kita apa dia? Contoh dia suka diberi hadiah, maka kita beri hadiah. Dia suka disentuh, cuba tengok balik sebelum ni apa yang dia suka. Contoh dia suka kita sentuh dia, maka kita pegang, selalu sentuh dia. Dia suka kita bercakap benda yang baik-baik, maka kita bercakap perkara yang baik-baik dengan dia, puji dia dan sebagainya kan. Maknanya buatkan sesuatu perkara seolah-olah macam kita awal-awal bercinta dulu. Cuba tengok balik, apa yang kita buat waktu kita bercinta awal-awal dulu kan, awal perkahwinan ke, ataupun sebelum berkahwin tu kan, apa yang kita buat yang menyebabkan dia tertawan pada kita. Ulang balik perkara yang sama. Kan, insya-Allah kepercayaan tu akan terbina balik. Cuma pesan saya apa dia? Sabar. Proses panjang. Amin, insya-Allah. Moga digunakan kesabaran yang baik. Baik Tuan, seterusnya kita ke Facebook Live IKIM. Ada sahabat kita bertanya, namanya Nisha Shah. Okey, kalau yang sedang tonton boleh lihat skrin kita sekarang, insya-Allah. Katanya kawan saya baru kahwin seminggu tapi dia tidak bebas bersama suami kerana ibu mertua selalu hendak ikut anak lelakinya jika nak ke mana-mana dan ambil tahu secara mendalam tentang apa yang mereka buat. Katanya juga untuk kata-katanya itu katanya pedas lah katanya. Okay. Dan apa yang boleh saya bantu sebagai rakan saya? Tuan, silakan.
Okey. Apa yang boleh Nisha bantu sebagai rakan, sampaikan mesej saya ni kepada dia lah. Okey. Apa mesejnya? Pertama, dia macam ni. Kita kena faham bila kita berkahwin dengan seseorang, pasangan kita tu ada mak ayah dia. Kan? Apatah lagi kalau anak perempuan maknanya anak perempuan, mak ayah didik dia dengan sebaik mungkin, membesarkan dengan penuh kasih sayang, kan? Contoh. Jadi kita datang, kita akad nikah, kita ambil alih, bawa balik ke rumah kita. Kan? Itu bukan satu benda yang mudah. So sama juga contoh. Kita anak lelaki dan kita sangat rapat dengan ibu kita sebelum kahwin. Kita banyak khidmat pada ibu apa semua, kan. Sebenarnya bila ibu nak lepaskan kita berkahwin ni sebagai lelaki, kan, dia ada kebimbangan, dia tetap ada kebimbangan. Risau, kan. Anak aku nanti dah kahwin, nak jaga aku lagi tak? Anak aku dah kahwin nanti nak tolong aku lagi tak, nak jaga aku lagi tak, ataupun dia ikut cakap bini je, kan, langsung tinggal mak. Kebimbangan tu akan ada, kan. Sebab itu kita sebagai menantu, perkara yang saya rasa kita kena berikan peluang kepada mak mentua kita ni untuk dia membuat pengubahsuaian ataupun adjustment. Dia nak buat penyesuaian, kan. Sebab dia tak biasa lagi, tidak ada anak dia, tidak ada suami kita, kan. Jadi dia akan ambil masa. So kita memang kena sabar. Kita memang kena sabar. Kena pelan-pelan, sikit-sikit, kan. Kena bagi faham. Dan benda ni kena bincang bersama dengan suami, kena buat keputusan bersama. Kenapa saya kata keputusan bersama? Biar suami kita sedar tentang keadaan mak kita yang mungkin nak mengongkong kita ni sebenarnya memberi kesan kepada isteri kita. Sebab tu saya kata apa juga situasi ni suami kena bijak, kan. Dia bukan isu antara nak pihak mak ke nak pihak isteri. Tak, itu bukan isu dia. Dan itu bukan cara dia. Sebab apa? Kita tidak pernah mengatakan bahawa hitam atau putih. Hitam adalah mak, putih adalah isteri. Tak. Ataupun A atau B. Tidak. Dia boleh berada di tengah-tengah. Sebab itu kebijaksanaan seorang suami ni, pak tertentu raikan isteri, pak tertentu raikan ibu. Tapi macam mana nak cover balik dengan isteri? Itu kena bijak. Macam mana nak menyatukan dalam keadaan kita nak menyelesaikan macam contoh isu ini, kan. Supaya mak dia sedar, mak kena sedar bahawa saya ni dah ada isteri. Ada pak-pak tertentu saya kena utamakan isteri. Jadi suami juga kena pandai tegangkan pada mak. Kan? Dan isteri juga kena sabarlah. Kena sabar. Sabar ni ada orang kata Cik Fazli, pesan ni senang, sebut sabar ni senang. Kan? Tapi nak buat tu bukan susah. Tak, saya tahu. Saya sebut ni pun sebab saya tahu. Tapi sebab apa? Sebab Islam suruh pesan kepada sabar. Pesan pada sabar dapat pahala, orang yang bersabar lagi dapat pahala. Kan? Dan moga kita berpesan-pesan pada sabar, kita ingatkan diri kita tentang kena bersabar, maka maka bila kita bersabar, insya-Allah bukan lagi solusinya datang daripada manusia. Kita doa biar Allah datangkan solusinya yang terbaik untuk kita. Allahu'alam. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Dan untuk waktu ini ada satu soalan lagi, Tuan Fazli bertanya di WhatsApp Konti, bagaimana untuk teruskan dengan suami yang tak nak bekerja? Keperluan rumah, isteri yang tanggung, tak boleh nak tegur, hati dah mula tawar sebab banyak kali nak berbincang akan bergaduh besar. Mungkin ada pandangan daripada Tuan, silakan. Berkenaan dengan isu ni sebenarnya banyak berlaku dalam rumah tangga lah. Banyak berlaku khususnya dalam keadaan sekarang, ramai di kalangan suami yang malas bekerja. Saya kata tak semualah, tapi memang wujud sekarang ni suasana yang begitu. Suami pun dia nak cari isteri apa? Dia cari isteri yang bekerja, kerja kerajaan, kerja gajinya tetap. Aku tak apa, tak kerja pun tak apa, at least, kan. Dia boleh dah fikir dah macam tu. Nak pilih calon tu dia dah pilih yang kerja sedap-sedap pun dia ambil. Yang tak kerja sedap-sedap tu memang dia macam ni. Jadi bila keadaan begitu, apa akan berlaku? Menyebabkan dia akan take for granted. So sebab itu sebagai seorang isteri, pertama memang kita kena pesan juga pada suami. Kan, kena pesan pada suami. Sebab apa? Sebab keadaan ini dosanya tetap dia tanggung ni. Kita tak nak dia terus berdosa. Kan, abaikan nafkah, tak bertanggungjawab. Kan, baik. Dia macam ni, kalau dia masih lagi contoh buat kerja contoh kerja rumah, kan, maknanya contoh kita panggil Mr. Mama lah, kan, isteri kerja, dia setelahkan semua urusan rumah, masak apa semua, kan, anak orang kata urus anak-anak hantar sekolah semua dia selesaikan. Maka pada saya itu alhamdulillah dia nak menjalankan tanggungjawab dia lah. Cuma yang ni perlukan pada perbincangan lah. Okey tak? Okey, kita bahagikan tugas. Sebab kalau dua-dua kerja pun, hantar anak nursery pun kos tinggi.
kan? So lebih baik saya berhenti kerja, kurangkan kos walaupun saya tak bekerja tapi saya boleh settlekan urusan-urusan, tak perlu hantar nursery. Ini bergantung pada perbincangan. Okey. Jadi kalau anda berdepan dengan suami sebegini, pertama memang kena nasihat dulu. Bincang. Macam mana sampai bila nak begini? Kan? Tapi kalau nampak dia dah berterusan begitu, mungkin kita boleh orang kata apa, dapatkan nasihat daripada siapa? Daripada keluarga pula. Sebab apa? Sebab hal keadaan ini dia macam ni, sehingga kalaulah sampai tahap menjejaskan kewangan keluarga, kalau dah sampai tahap menjejaskan kesihatan mental kita, maka kita pun kena buat sesuatu. Saya tak boleh nak kata kamu cerai lah, saya tak boleh. Itu bukan kerja saya. Anda lebih tahu keadaan anda di mana. Sama juga macam contoh orang kata, orang tanya saya kan, kalau contoh saya didera ni, di penderaan dalam keluarga kan, penderaan fizikal, saya tak boleh kata kamu kena cerai apa semua, tak. Tapi saya kata kamu kena fikirkan, sebab apa? Islam bukan menzalimi umatnya, tidak kan. Islam tidak menzalimi orang berkahwin, tidak. Sebab itu penceraian adalah salah satu solusi dalam isu-isu rumah tangga. Cuma untuk pergi ke situ, apakah usaha lain yang telah kita buat? Apakah usaha-usaha lain yang kita dah buat untuk nak menyelamatkan rumah tangga, kan? Sebab kadang-kadang bukan apa, suami, maaf saya sebut DJ Syafiq, DJ Mona kan, ada isu kadang-kadang kan, suami dah lah tak kerja, kan, tak kerja, tak bantu kerja di rumah. Yang paling teruk, dah lah dua keadaan begitu, curang pula. Allah. Dia boleh lagi bersama dengan orang lain di luar sana, sampai ada anak luar nikah dan sebagainya. So pada saya, anda boleh buat pilihan. Kalau nak bersabar, teruskan bersabar. Tapi insya-Allah ada pahala dengan ganjaran. Tapi kalau anda nak buat sesuatu, ambil tindakan. Nak selamatkan apa? Nak selamatkan anak nanti. Sebab apa? Anak nanti nak membesar dalam pengaruh siapa? Dalam pengaruh siapa? Jadi saya ingat itulah, maknanya boleh rujuk kepada lawyer, boleh rujuk juga kepada peguam-peguam, kan? Sebab kita nak ubah manusia ni bukan kerja kita. Tapi kita boleh membantu perubahan dan nasihat. Kalau dia nak bisnes, kita bantulah. Kan? Wallahu a'lam. InsyaAllah. Kalau kita lihat Mona, persoalan dan juga pertanyaan ni sangat banyak tuan. Saya rasa mungkin kita kena buka satu lagi sesi tuan untuk siaran soal jawab bersama dengan Vaksin Hati bersama dengan Tuan Fazli Aziz. Namun tuan, di hujung ni sedikit rangkuman apa yang kita bincangkan pada petang ini. Saya rasa semuanya ada kaitan dengan komunikasi dan juga ada kaitan dengan perasaan, emosi, apatah lagi terlibat dalam sudut kita berurusan dengan pasangan hati kita. Jadi tuan, bagaimana tuan? Di hujung ni sedikit kesimpulan dan juga pesanan tuan. Silakan. Saya sejak 2-3 hari ni, sebab saya banyak dapat soalan-soalan tau dalam media sosial kan. Dan semua kebanyakan soalan ni berkait dengan pasangan curang, pasangan yang tak nak berkomunikasi, pasangan yang dah tawar hati, pasangan yang terasa hati dan sebagainya lah. Banyak dah pergi ke situ sampai dah tahap itu kan. So saya nak pesan tuan-tuan sekalian, sebenarnya dalam rumah tangga ni, perkara yang paling penting untuk kita urus dengan segera, apa dia? Konflik. Konflik ni kalau timbul satu, selesaikan segera, jangan tangguh. Kan? Konflik kalau timbul segera, selesaikan segera. Selesaikan segera ni maksud saya bukanlah tengah-tengah marah baling bara tu nak bincang, jangan, bukan begitu. Kan? Tetapi maknanya isu ni perlu diselesaikan, jangan biarkan. Sebab apa? Yang biarkan ni lah berbahaya ni. Kan? Jangan anggap remeh dengan sebatang jarum. Jabatan jarum boleh buat apa sangat? Alah, cucuk luka banyak mana sangat. Tapi bayangkan jarum yang sama dicucuk di tempat yang sama berkali-kali. Sakit tak? Sakit. Akan ada kesan. Luka makin besar. Luka makin besar, makin berdarah, makin banyak keluar. Kan? Apatah lagi kalau dia jangkit tangkuman. Wah, ni cerita doktor ke apa ni? Tapi saya nak ceritanya. Itulah keadaannya. Sebab kebanyakan isu-isu yang timbul, yang dibiarkan, yang kita anggap isu tu kecil. Contoh kan, kita sebagai suami tak suka isteri balik lambat. Contoh, kita kena berterus terang. Soal boleh ubah tak boleh ubah keadaan tersebut, cerita lain. Tapi at least isteri kita tahu yang kita tak suka benda tu, kan? Dan kita pula jangan terus tak suka, kena faham juga kenapa dia balik lambat. Boleh tak benda tu diubah? Nampak tak? Benda kecil, simple je. Alah, balik lambat, faham je lah, sabar je lah. Betul. Tapi biar pak isteri kita tahu yang kita tak suka, walaupun kita boleh bersabar. Dan biar juga kita tahu biar kita tahu, kita sedar bahawa benda tu kita tak suka, jadi kita boleh kontrol kesan dia. Sebab kadang-kadang bila kita biarkan,
ramai orang anggap biar ni mengelak konflik adalah cara yang terbaik, tak nak bergaduh. Saya kata belum tentu. Sebab ada orang elak, keadaan lebih teruk. Ada orang elak, keadaan jadi baik. Nanti kita ceritalah akan datang lah. Tak sempat sesi ni. Saya rasa ada kesempatan kita buat sesi soal jawab 2-3 kali lagi, insyaAllah. Moga-moga semua dapat rahmat dan manfaat daripada perkongsian ini, insyaAllah. Amin. Itu saja. Wallahualam, rumah tangga bukan sekadar cinta. Terima kasih. Allah, lebih daripada cinta kan, sebab di situlah lubuk pahala yang kita boleh sama-sama wujudkan emosi yang stabil, perasaan yang gembira, semuanya bermula dari rumah kita. Rumahku, syurgaku. Betul. Nak dapat sakinah mawaddah warahmah tu bukan senang sebenarnya, tapi kena usahakan, insya-Allah. Dia akan terima kasih banyak-banyak kepada yang bahagia Tuan Fazli Aziz. Insya-Allah kita akan jumpa lagi Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat penonton, rakan-rakan pendengar yang terus ikuti siaran kita dari awal sehingga waktu ini, dan kekalkan pendengaran anda di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dengarkan IKIM di Perlis, Kedah dan Langkawi 89.0 FM. Inspirasi Inforia Islami. Sain Darby Plantation mempelawa rakyat Malaysia untuk mengisi pelbagai jawatan kosong di operasi peladangan kami di seluruh negara. Nikmati gaji bulanan, insentif serta pelbagai faedah dan kemudahan percuma seperti tempat tinggal yang selesa, subsidi bulanan, insurans dan faedah besaran demi masa depan yang lebih terjamin. Kehidupan bersama komuniti bahagia menanti anda. Hubungi kami melalui WhatsApp 019-255-6428 atau layari saindarbyplantation.com. Kisahnya ada 2 orang anak kembar, dua-dua lelaki. Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan jelah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga, seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Amalan bersedekah tidak terikat